إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وسيد عباده وخاتم رسله وأنبيائه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وحبيبك في العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم صل على اللهم صل على جوار الحقائق وإمام المعظم. اللهم صل على النور الأفقم. اللهم صل على الرسول الأعظم البدر الأنوار الجمال الأزهر والإنسان الطاهر المطهر والخليفة الأكبر والعلم الأظهر ذي الجلال الأشهر وذكر العطر والروح المعنبر. اللهم اجعلنا به لك من الشاكرين وإليك به من الواصلين ولوجهك وحدك. وهو صلوات الله عليه
وارزقنا الاستقامة على ذلك والأدب صلوات الله عليك. وكل شيء في هذا الوجود الممكن إلا وجهه، وارزقنا حبك وقربك ورضاك. رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، وقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وأسراره وأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. Firman Allah Ta'ala, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. An-Nisa. Artinya, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disipankan beriman, yakni tidak dikatakan beriman, yakni beriman yang sebenar-benarnya. Maksudnya iman di situ imanan haqiqiyan. Mereka tidak disipankan, mereka tidak dikatakan beriman,
yakni beriman yang sebenar-benarnya, sehingga barulah dikatakan beriman dengan sebenar-benar iman. Sehingga mana? Sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Baik. Jadi dalam ayat ini kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Tengok Tuhan kata, "Fala wa rabbika", Tuhan bersumpah, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman. Di sini kita dapat faham, dapat mana Allah Ta'ala menafikan iman bagi orang yang tidak redha dengan hukum Rasulnya. Jadi siapa-siapa yang tidak redha dengan hukum Rasulnya, maka orang itu tidak dikatakan dia orang yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dengan Rasulnya. Dan ada apa-apa situ. Sehingga mana? Sehingga mereka itu menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hakim yang memutuskan hukum pada masalah yang mereka itu berselisih. Berselisih. Barulah dikatakan orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan Rasulnya. Jadi kan. Kemudian tengok pula, bila mana mereka menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hakim, maka Nabi kita pun memutuskan hukum. Lalu mereka tak redha pula, tak suka pula dengan hukum yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu juga tidak beriman. Tengok dia kata, kemudian mereka tidak pula merasa di dalam hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau wahai Muhammad hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Syarat, maka kita dapat faham di sini ada beberapa syarat untuk nak mendapat kesempurnaan iman ataupun untuk mendapat hakikat iman. Maka kita dapat faham daripada ayat ini, untuk memperolehi hakikat iman ataupun kesempurnaan iman, pertama mereka kena menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hakim yang memutuskan hukum pada masalah-masalah yang mereka itu bersalah-salahan pandangan dan pendapat. Kan? Itu syarat yang kedua untuk nak dapat hakikat iman, iaitu mereka kena menerima ataupun mereka tidak rasa berhad atas hukum yang dihukumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dan yang ketiga syaratnya ialah mereka kena menerima dengan sepenuhnya. Tak boleh aku terima 60% yang 40% lagi aku tak terima. Tak boleh.
dia kena terima 100%. Tu. Barulah bila ada 3 sifat ini atau 3 syarat ini, barulah seorang itu kita panggil mendapat hakikat iman ataupun sebenar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dengan Rasulnya. Baru begitu. Baik. Jadi apa yang kita nak pelajari daripada ayat ini yang bersangkut paut dengan tajuk kita, iaitu tajuk al-iktifaq billah, terpada dengan Allah, memadailah, cukuplah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi begini, kita tengok akhir zaman ini timbul macam-macam perselisihan, perbalahan pandangan dan pendapat, kan? Kita tengok hari inilah masalah apa? Masalah vaksin, masalah COVID, masalah itu, masalah ini, timbul habis bermacam-macam perbalahan. Hak segi pekerjaan dunia, cara pekerjaan dunia. Hak segi pekerjaan agama yang bersangkut dengan agama pun ada juga cara perselisihan dan juga perbalahan yang bersangkut dengan agama. Bila kata agama, dia bahagi 2. Sangkut pun dengan usuluddin dan juga bersangkut pun dengan furu'uddin. Tengok kan hari ini dibangkitkan balik masalah apa? Masalah syirik, tawassul syirik, kan? Istighatsah syirik, macam-macam lagi timbul balik. Jadi semua masalah ini kita kena kembali kepada siapa? Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hakim yang menghukum pada masalah ini. Kita cari dalam hadis, kemudian apa kata ulama pada mensyarahkan hadis tersebut, kemudian barulah kita tengok, kan? Oh, kita menerima. Terima tadi pula orang panggil terima dengan sepenuhnya. Tak boleh terima separuh-separuh, kan? Itu. Baik. Kita kata apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kata tak sebutlah secara apa, bagi secara khusus ataupun secara tertentu masalah vaksin, katakanlah, tak sebut secara tertentu. Maka kita kena rujuk kepada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meninggalkan kepada kita ini warasah dia, pewaris dia, iaitu siapa? Para alim ulama. Jadi bila timbul masalah ni, sepatutnya umara, para pemimpin, mereka kena rujuk kepada ulama, bukan rujuk kepada Yahudi, Nasrani, bukan rujuk kepada PBB ataupun apa lagi badan-badan dunia ni, tapi kena rujuk kepada ulama. Tanya apa pandangan ulama, sebab ulama ni warasah anbiya. Mereka ini adalah pewaris Nabi. Hari ini menjadi kesilapan kita. Cakap-cakap ulama mereka tak pakai, mereka tak terima.
Tengok kan, seperti ulama berpesan. Antaranya tengok kita kata seperti Syekh Nuruddin dan sebagainya berpesan, kita semua kena kembali balik kepada Allah. Yang kembali balik kepada ajaran Allah, kembali balik kepada sunnah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah akan terangkatlah wabak corona Covid ini. Cuba kita ambil pengajaran dengan negeri Brunei Darussalam. Brunei hari ini dah isytihad dah, tak ada pakai mask dah. Kerana mereka sudah bebas dah daripada Covid. Kerana apa? Inilah rahsianya. Kerana mereka kembali balik kepada ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka menjadikan hukum Allah, hukum Rasulullah itu tempat berpegang, tempat rujuk. Maka apa dia dapat? Nanti ambil. Mereka dah bebas daripada Covid, bebas daripada musibah. Tapi kita ni masih ketegak lagi, tak mau nak kembali lagi. Jadi ayat ini dia tak kira sama ada orang bawahan atau orang pertengahan ataupun orang atasan, semuanya mesti menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hakim yang memutuskan. Baik kita kata Rasulullah tak ada wafat, Rasulullah meninggalkan warasah dia meninggalkan pewaris-pewarisnya. Berarti kita kena jadikan alim ulama yang menjadi waris Nabi ini sebagai hakim yang menghukumkan, menetapkan hukuman. Ikut mereka, dengar cakap ulama-ulama, kan barulah kita ini Islam kan. Ni bila ulama bersuara, mereka buat tak endah, tak dengar, tak terima. Itu. Mereka nak pakai hal lain juga. Jangan. Allahu Akbar. Inilah nasib kita akhir zaman ini kan. Kita ni ibarat kambing saja. Manakala pengembala kita itu terdiri daripada serigala, anjing, singa, rimau. Jadi kita ni duk kot tu lah. Kan nak lari kot ni ada serigala, nak pergi kot ni ada rimau, kot ni ada singa. Duk gitu. Last sekali kena terekam begitu lah. Kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat nampak benar ni dan juga dia akan dapat jalan kelepasan. Itu kita kena faham ni ayat ini. Termasuk dah di dalam ayat ini dipanggil isyarat-isyarat dia. Isyarat-isyarat dia. Baik. Ni pasal apa? Pasal kita tak berasa cukup dengan hukum Allah. Al-iktifa billah. Pasal kita tak berasa cukup dengan hukum Rasulullah. Lepas tu Tuhan turunkan bala musibah ni. Kalau kita berasa sudah cukup dah dengan agama Allah, syariat Allah semua lengkap. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni semuanya lengkap sempurna belaka. InsyaAllah wabak Covid, Corona, wabak-wabak yang lain akan hilang, akan diangkatkan oleh Allah SWT. Ni al-iktifa billah, mana terpada dengan Allah, ini terpada dengan agama Allah, syariat Allah, terpada dengan kita mengikut perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Sudah cukup. Di situ baik. Itu sepintas lalu untuk kita nak memahami firman Allah Subhanahu wa taala ini.
Jadi maksudnya apa? Maksudnya dapat faham daripada ayat ini, artinya seorang itu tidak akan mendapat hakikat iman melainkan dengan dua perkara. Dan dua perkara, pertama, dia kena menjunjung segala perintah Allah. Dan yang kedua, dia kena menyerahkan, serahkan kepada tadbir atau urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya apa? Kita ni tak usah duk pening kepala fikir vaksin, tak payah duk pening kepala fikir COVID. Tapi kita bukan dicipta untuk nak kenal benda tu. Kita bukan dicipta untuk mengenali benda-benda yang kecil, remeh-temeh. Itu benar remeh-temeh ya, kecil. Tetapi kita perbesarkan benda tu, menyebabkan kita lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita pandang benda tu remeh lah, benda ni kecil lah, besar lagi, lebih penting lagi mana? Ingat kepada Allah. Junjung apa, buat apa yang Tuhan suruh, itu lebih besar lagi. Tinggal apa yang Tuhan tegak, itu lebih besar lagi. InsyaAllah hak kecil tu hilang. Ni hak benda kecil macam tu kita pergi perbesarkan, akhirnya kita lupa pada Tuhan. Bila lupa pada Tuhan, di situ hilang pergantungan kita pada Tuhan, dia bergantung kepada makhluk pula. Habis fitnah hari ini kerana kita berasa tidak mencukupi dengan Allah. Kalau kita merasa cukup dengan Allah, cukup dah. Sebab Allah itu Maha Agung, Maha Besar, Maha mengetahui segala-galanya. Aku serah pada Tuhan lah. Cukup. Serah pada Tuhan. Maka Tuhan sebut dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal ia ke atas Allah, maka Allah Ta'ala akan mencukupkannya, menolongnya, membantunya, melindungi, memeliharanya. Cukup. Nah. Baik. Maka kita tengok pula apakah uraian yang sangkut paut dengan ayat ini dengan tajuk yang kita bincang, al-iktifa billah. Tengok dia kata maka ayat ini, ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai habis ayat inilah. Dia kata menunjuk ayat ini, ayat menunjuk atas bahawa beriman yang sebenarnya itu, atau bagi iman hakiki, beriman yang sebenarnya itu tiada hasil ia beriman yang sebenar. Dan tiada sempurna iman seorang itu melainkan redha, tengok, dan suka bagi sesuatu yang dihukumkan Allah Ta'ala. Tu kan. Sebab itu seorang ulama dia berkata, aku tahu Tuhan redha ke aku tahu juga Tuhan tak redha ke aku. Lagu mana kita nak mengetahui Tuhan redha ke kita, Tuhan tak redha ke kita? Kan? Ini disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Imam Abul Qasim Al-Qushairi dia menyebut seorang ulama berkata,
Aku mengetahui Allah Ta'ala redha ke aku. Aku juga tahu Allah Ta'ala tak redha dekat aku. Lalu orang tanya, bagaimana engkau tahu Allah Ta'ala redha kepada engkau? Dan bagaimana pula engkau mengetahui Allah Ta'ala tak redha kepada engkau? Maka dia jawab, dia kata, aku tahu kata Allah Ta'ala tu redha kepada aku apabila aku redha dengan Allah. Bila aku redha dengan Allah, itu tanda alaman Allah Ta'ala redha kat aku. Tapi apabila aku tak redha dengan keputusan Allah, hukum Allah, ketetapan ketentuan Allah, ketika tu aku tahu Tuhan tak redha kat aku. Inilah maksud ayat Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Ta'ala redha dekat mereka, mereka redha kat Allah. Jadi bila mana mereka meredha dengan keputusan Allah, takdir Allah, itu tanda Tuhan redha dekat mereka. Bila kita ni tak redha dengan keputusan Allah ataupun dengan ketentuan ketetapan Allah, itu tanda Tuhan tak redha kat kita. Contohnya lah seperti mana? Seperti jatuh berlaku suatu perkara ke atas kita, maka kita tidak dapat menerima perkara itu. Aku tak boleh terima benda ni. Pasal apa jadi kat aku, tak jadi kat orang lain? Pasal apa berlaku dekat aku, tak berlaku kepada orang lain? Pasal apa? Bila kita tak redha, itu tanda Tuhan tak redha kat kita. Tapi bila jatuh berlaku satu perkara, nampak macam mana? Redha lah kehendak Tuhan, takdir Tuhan. Itu tanda Tuhan redha kat kita. Itu yang nak kenal, Tuhan redha atau tak redha pada kita. Tengok kita redha tak dekat Tuhan. Tengok di situ. Bila kita redha dekat Tuhan, itu tanda ada dalam hati dia hakikat iman. Iman yang sebenarnya ada dalam hatinya, kesempurnaan iman. Sebab itu dia kata di sini, tiada hasil ia iman yang sebenar, dan tiada sempurna iman seorang itu melainkan redha dan suka bagi suatu yang dihukumkan Allah Ta'ala. Itu tanda kata ada padanya hakikat iman dan juga kamalul iman, membagi kesempurnaan iman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Dan redha, bukan takat itu saja. Dan redha dan suka bagi sesuatu yang dihukumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dirinya. Diri siapa? Diri seorang tu. Dirinya, diri seorang tu. Gitu. Baik. Inilah. Barulah. Maka di sini kita pakai cek periksa masing-masing. Kita tengok apa? Sekarang kita duduk dalam situasi apa? Kita kata duduk dalam situasi kita ini duduk di dalam wabak COVID. Maka kita tengok pada hakikat wabak COVID ni adalah satu hukuman Tuhan, ketentuan dan juga ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendaki Allah. Baik kita redha dan terima. Bila kita redha, ialah tu menunjukkan kata iman kita sempurna. Ada pada kita ini iman yang sebenar-benarnya, hakikat iman tu ada. Ataupun iman yang hakiki, iman yang sebenar-benarnya tu ada dalam diri kita. Kerana apa? Kerana COVID ini atau corona ini masuk di dalam kata beriman dengan qada qadar. Salah satu berrukun iman yang 6 tu kan, antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Bahawa
maka beriman dengan qadar, baiknya, tidak baiknya, manisnya, baiknya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan, walau ditimpa kepada kita ni satu kemanisan, itu adalah juga takdir Tuhan. Kita ditimpa kepada kita ini satu peristiwa pahit, itu juga takdir Tuhan. Hakikat. Kan? Maka kita menerimanya dengan sepenuhnya. Itu disebut tadi kan, terima dengan sepenuh, tak ada kritik, tak ada nak pun dah. Itu tanda ada pada diri seorang itu iman yang hakiki, bagi iman yang sebenar-benarnya, kesempurnaan iman itu kan. Jadi kita dapat faham balik di situ, bila jatuh berlaku kepada kita satu benda yang ditentukan oleh Allah, kita tidak dapat menerimanya, bahkan kita protes, kita bangkang pula. Apa ni? Itu tanda tidak ada pada kita ini iman yang sebenar, atau tidak ada pada kita ini kesempurnaan pada iman. Kan? Baik. Ya, tengok di situ. Kemudian tengok dia buat ta'mim. Sama ada ia suatu yang dihukumkan tu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau oleh, kita kembali umumlah, sama ada ia suatu yang dihukumkan tadi itu perkataan dan perbuatan dan mengerjakan dan meninggalkan dan suka dan benci, yakni tidak suka. Sama ada benda tu kita suka ataupun benda tu kita benci, ini yang kita tak suka. Gitu. Maka redha pada sekalian yang dihukumkan Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu melengkapi ia redha akan hukm at-taklif dan hukm at-tasrif. Dia masuk sekali, dia sekali. Bila kita kata redha dengan apa yang dihukumkan oleh Allah dan juga apa yang dihukumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mencakupi dua hukum. Iaitu pertama dipanggil hukum taklif. Apa dia hukum taklif? Hukum taklif iaitu hukum yang bersangkut paut dengan usaha perbuatan hamba. Dengan makna tiap-tiap usaha hamba ataupun perbuatan hamba tak lepas daripada hukum taklif. Maka hukum taklif itu ada berapa? 5. Ada setengah ulama kata 6. Kan? Ada setengah ulama kata 10. Dia campur sekali dengan hukum wadai. Kerana tiap-tiap hukum taklif itu ada bersangkut pula dengan hukum wadai yang 5. Jadi campur ke semua 10. Tapi kita ambil lah basicnya 5. Kerana wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu orang panggil hukum taklif. Kan? Ada benda yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, maka kita kena redha, kena suka. Benda tu wajib, walaupun nafsu kita tak suka, kita kena suka. Ada benda yang disunatkan, ada benda yang diharamkan, ada benda yang dimakruh. Paling kurang benda itu harus. Jadi hukum harus tu dia menjadi tanggung bagi 4 hukum tadi ni. Taklif. Kan? Jadi perbuatan kita, perkataan kita ni
tak lepas daripada 5 hukum ni. Adakala perkataan kita atau perbuatan kita wajib, adakala sunat, ada ketika haram, ada ketika makruh, paling kurang harus. Itu namanya hukum taklif. Ada pun hukum tasrif. Tasrif ni dengan mana tadbir. Allah Ta'ala mengaturkan itu apa yang Tuhan tentukan, apa yang Tuhan aturkan, maka kita kena redolah. Sebab itu sudah diaturkan, ditentukan, dirintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi dan taslim itu i'rab jadi mubtada, dan taslim dan inqiyad itu taslim bermaksud kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inqiyad ni mana mengikut perintah Allah, itu dipanggil wajib. Itu khabar dia. Dan taslim tu i'rabnya jadi mubtada, kita takdirnya, dan bermula taslim dan inqiyad itu wajib tu khabar. Iyalah wajib. Tulis. Yani wajib kedua-duanya, wajib tu atas setiap orang yang beriman. Wajib tulis, yani wajib kedua-duanya. Ini wajib taslim dan wajib inqiyad tu wajib kedua-duanya atas setiap orang yang beriman. Jadi bila kata kita ini dinamakan orang yang beriman, maka wajiblah atas kita yang pertama ialah inqiyad. Inqiyad maksudnya ikut perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kemudian kita wajib taslim, serahkan pada aturan Allah, tadbir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wajib. Sebab apa? Sebab inqiyad itu dia masuk di bawah hukum taklif, manakala taslim dia masuk di bawah hukum tasrif. Ya. Taslim dia masuk di bawah hukum tasrif. Lepas itu inqiyad, itu dia masuk di bawah hukum taklif. Kucing tu nak beranak, dia cari pot dia. Siapa nak jadi itu bidan? Cepat. Mana tu bidan? Cik siapa tu? Cik awak lah. Lagi dia beranak dalam masjid pula ni. Itulah wajibnya. Jadi maka nyatalah daripada ayat Al-Quran, firman Allah Ta'ala yang kita baca tadi, bahawa apa? Tidak hasil hakikat iman melainkan dengan 2 perkara. Yang pertama iaitu al-imtisal li amri, iaitu menjunjung bagi perintah Allah Ta'ala, itu namanya al-inqiyad. Dan yang kedua dia panggil al-istislam liqahri, iaitu menyerahkan bagi
pilihan Allah Subhanahu wa taala itu namanya taslim. Faham tak tu? Itu. Sebab tak saya kita sebut, maka inqiyad dia masuk di bawah hukum taklif. Kan taslim dia masuk di bawah hukum tasrif. Jadi dua-dua ni wajib atas kita. Tiap-tiap orang yang beriman ini kena menjunjung kedua-dua sekali. Iaitu kita kena redha dengan hukum taklif, kita juga kena redha dan suka dengan hukum tasrif. Ini dan keadaan kita sekarang duduk di dalam keadaan COVID, maka kita kena redha sebab ini tasrif Allah. Ini adalah rintahan Allah, duduk di bawah tasrif Allah. Bila kita duduk di bawah tasrif, hukum tasrif, maka wajib atas kita apa? Wajib atas kita ini istislam, serahkan pada Tuhan, angkat pada Tuhan. Kenapa kita nak serah kepada makhluk? Wak tak cukupkah dengan Allah? Cukuplah, al-iktifa billah, cukup dengan Allah. Serahkan kepada Allah setelah dari ibadah kita, kan usaha ikhtiar begitu begini, pasrah pada Allah. Itu tawakkul. Peringkat tinggi sikit dia panggil tafwid. Atas lagi itu taslim. Baik. Kan. Maka tengok dia urai lagi dia sebut di sini, katanya maka hukum at-taklif itu dengan urai, kan, apakah yang dimaksudkan dengan hukum taklif? Katanya maka hukum taklif itu mengerjakan segala yang disuruh. Jadi maka masuk di bawah mengerjakan segala yang disuruh tu masuk apa? Masuk wajib dan sunat. Sebab wajib masuk dalam perkara yang disuruh buat. Sunat pun masuk dalam perkara yang disuruh juga. Ini maka wajib dan sunat ni masuk di bawah mengerjakan segala yang disuruh. Cuma bezanya wajib itu disuruh buat sebagai suruh yang tak dapat tidak, mesti kena buat. Adapun sunat wajib disuruh juga, mana benda yang disuruh tapi suruh yang tak putus. Dengan makna wajib tadi ni, dengan makna bila kita buat dijanji beri pahala, bila kita tinggal diancam dengan siksa. Adapun sunat bila dia kita orang panggil, bila kita buat diberi janji bagi pahala, tapi bila kita tinggal tak diancam dengan siksa tetapi merugikan. Kerana sunat itu ialah tawaran Allah, maka orang yang menolak tawaran Allah rugi, sangat-sangat rugi. Sangat-sangat rugi. Itu baik. Dan meninggalkan segala yang ditegah. Jadi maka masuk di bawah kata meninggalkan segala yang ditegah itu dua juga, yaitu haram dan makruh. Haram dan makruh, kan? Haram dan makruh. Jadi meninggalkan yang haram itu tak dapat tidak, mesti kita kena tinggal. Sekira-kira kalau kita tak tinggal maka diancam dengan azab. Kalau kita tinggal kerana Allah maka dijanji bagi pahala, gitu. Dan makruh pun gitu juga. Disuruh kita tinggal, tapi dituntut kita tinggal sebagai tuntut yang tak putus. Itu. Baik. Lepas tu 4 lah. Masuk bawah kontak kelima 4 lah. Wajib, sunat. Itu masuk di bawah mengerja. Lepas tu haram dengan makruh itu dimasuk di bawah meninggalkan. Dia panggil apa?
Wajib dengan sunat masuk di bawah talabul fi'li, tuntut buat. Haram dengan makruh masuk di bawah talabut tarki, tuntut meninggalkan. Faham itu? Harus masuk di bawah mana? Talab juga, iaitu talabul ma'rifah biha. Masuk di dalam tuntut mengetahui. Kita kena tahu benda tu harus. Tapi tak ada. Sagi orang kata, jadi harus itu masuk dalam tuntut juga. Tuntut ke mana? Tuntut tinggal ke tuntut buat ke? Tak. Dipanggil talabul ma'rifah biha bil ibahah. Ini tuntut mengenai dan mengetahuinya dengan dia. Tahu kan? Tahu kata benda tu harus. Bila harus, mana nak buat tak apa, tak buat pun tak apa lah. Itu punya harus. Contoh seperti makan, minum. Maka kita nak makan tak apa, tak makan pun tak apa. Kalau makan pun tak berdosa, tak makan pun tak berdosa. Gitu. Mana tahu begitu. Kan? Jadi semuanya itu masuk di bawah hukum taklif namanya. Ada kaul ulama kata ada 6 tu, mana satu lagi? Satu lagi kita tambah, iaitu khilaful aula. Menyalahi bagi yang lebih utama. Ini ulama, kaul ulama kata hukum taklif tu ada 6. Tambah satu lagi, iaitu khilaful aula. Menyalahi yang lebih utama. Ini ulama semula kan. Itu. Baik. Jadi hukum taklif ni dia bersangkut paut dengan apa? Tengok dia kata yang bersangkut paut. Tu. Hukum taklif tu mengerjakan segala yang disuruh, meninggalkan segala yang ditenggah. Jadi suruh tegah ni yang bersangkut paut ia hukum taklif tadi dengan usaha hamba. Disangkut paut dengan usaha, yakni dengan perbuatan hamba, dipanggil perbuatan ikhtiari. Perbuatan ikhtiari. Jadi maksudnya tiap-tiap perbuatan kita yang bangsa kita usaha ikhtiar ini, maka tak lepas daripada hukum taklif. Paling kurang harus. Maka harus ini selama tidak menjadi tangga kepada 4 hukum tadi. Tapi bila harus itu menjadi tangga kepada wajib, maka dia jadi wajib. Begitu seterusnya. Kalau menjadi tangga kepada sunat, jadi sunat. Kalau jadi tangga kepada haram, maka haram. Kalau menjadi tangga kepada makruh, maka makruh. Sebab itu ulama tertengku kita kata hukum hari ini bagi hukum tangga. Maksud tangga ni wasilah lah. Wasail ni. Hukum wasail. Kalau dia menjadi wasilah kepada wajib, maka dia jadi wajib. Sebab tu terbit kaedah tu. Lil wasail hukmul maqasid. Bagi segala wasilah itu hukum maksud. Kalau maksud dia wajib, wasilahnya jadi wajib. Kan? Hukum maksud jadi wajib malah jadi. Selama dia tak jadi tangga kepada 4 tadi, dia harus kekeh harus. Tapi bila jadi tangga ke wajib, dia jadi wajib dah. Tak jadi harus dah. Dia tak jadi harus dah. Itu dia panggil hukum taklif. Baik. Jadi kita kena redha kat ni. Seperti mana Allah Ta'ala menghukumkan ke atas kita wajib semayang 5 waktu. Kena redha.
Kalau tak reda, mana kita tak beriman dengan sebenar-benar beriman. Kita kena reda. Aku kena reda dan kena suka lah. Tuhan suruh aku semayang sehari semalam 5 waktu. Kena buat 5 waktu. Tiap-tiap waktu, bila masuk waktu, buat. Kerana apa? Inqiyad. Kerana apa? Imtisal. Junjung perintah Allah, suruhan Allah. Gitu. Begitu juga seterusnya. Bila benda itu ditegah oleh Allah, seperti Allah Ta'ala tegah kita minum arak, main judi, berzinah dan seumpamanya. Jadi kita tinggalkan benda itu. Tinggal itu kerana apa? Menjunjung perintah Allah juga. Perintah suruh kita tinggal. Itu baru nama reda. Itu baru kita reda dengan Tuhan. Itu baru nama seorang yang beriman dengan sebenar-benar beriman. Kan? Bagaimana pula dengan harus? Tuhan kata, "Bakulu washrabu." Makanlah, minumlah. Kita makan, kita minum. Tapi ingat, wala tusrifu. Jangan kamu israf, berlebih-lebihan dalam makan minum. Makan boleh, minum boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi dalam surah ada tegah. Dalam surah ada tegah. Tuhan suruh kita makan. Kulu washrabu. Makanlah, minumlah. Itu Tuhan suruh dipanggil. Tapi dalam surah ada tegah, wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Tapi kamu jangan israf. Israf ni maksudnya berlebih-lebihan pada makan dan pada minum. Kan? Tengok macam orang kaya makan kan. Tak satu meja tu penuh segala jenis makanan, tapi makan sikit Sekali mungkin tak habis gitu. Membazir. Ini Tuhan larang, Tuhan tegak. Sebab tu Imam Ash-Shibali dia pesan, kamu jangan tertipu dengan firman Tuhan. Takkan Tuhan nak tipu? Tak, Tuhan tak tipu. Tuhan abang dah. Tapi kita yang tertipu. Tertipu lah ke mana? Tengok Tuhan suruh makan. Tuhan kata kulu washrabu. Makan minumlah. Tengok kita, Tuhan kata Tuhan suruh kita makan minum. Tapi kita tertipu di sini. Wala tusrifu. Tuhan abang dah. Makan boleh, minum boleh. Tapi jangan lebih-lebihan. Jangan gitu lah dah. Puasa, bulan puasa, masa time nak buka puasa tu teringin nak makan macam-macam. Tengok ayam goreng nak makan dengan daging bakar dan rimau mengamuk apa rimau apa lagi ya. Ni teringin semua beli. Tak depan kita tu ada kot dekat 20 jenis makanan. So lagi makan ni sikit kita habis mempang gitu. Ni Tuhan marah. Tak makan tadi boleh. Tak harus, panggil harus. Tapi bila kita membazir berlebih-lebihan sampai makan tak habis lempak membazir begitu, ini Tuhan marah. Sebab apa? Sebab dia kata fa inna fihi fi zahir, pada zahirnya memang makan ini aman. Tapi pada batinnya makan itu ialah balak. Yang ini Tuhan nak cuba kita. Adakah kita makan tadi ini dengan nafsu kita ataupun kita makan tadi dengan Allah? Di situ dia nak tengok. Orang yang bersama dengan nafsu dia akan makan ikut nafsu dia. Semua dia teringin nak makan. Tapi orang yang bersama dengan Allah, dia makan. Aku makan ni bukan kerana ikut nafsu, tapi aku makan kerana mensyukuri nikmat Allah. Aku makan juga kerana nak menguatkan badanku, mencerdaskan badanku untuk berbuat ibadat kepada Allah. Maka di sini dia tak tertipu. Faham tak? Itu hakikat iman.
Itu hakikat iman. Kita tertipu di situ. Kita makan bersama dengan nafsu makan, bukan bersama dengan Allah. Kita tertipu di sini. Ini dia. Jadi semua tu masuk dalam hukum taklif. Makan minum tasal ni masuk di bawah hukum ibahah. Harus, tapi ingat, harus tadi kalau kita silap maka membawa kepada haram ditegah. Inilah yang disebut oleh ulama mujawazatul haq ni. Melampaui mujawazatul had, melampaui batas. Takut bila kita makan asalnya harus, tapi bila kita ni telajak, itu melampaui batas, masuk dalam had haram. Allahu akbar. Inilah banyak orang kita tertipu di sini. Allahu akbar. Kecuali orang yang terang mata hati dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia nampak benda tu, serta Tuhan bagi hidayah taufik kepada dia, maka dia terselamat daripada tipu daya ini. Inilah yang disuruh kita mengaji ni. Kan? So, nak mengaji ni. Benda ini dipanggil benda sir, rahsia. Rahsia yang macam ni bukan boleh dapat dalam kitab. Bukan boleh semua ulama-ulama tulis sir-sir mereka dalam kitab. Contohnya seperti Imam Ghazali. Takkan dia nak tulis ke semua sir, asrar, rahsia-rahsia yang Tuhan bagi dekat dalam kitab. Tak. Lepas tu dalam kitab Al-Walad tu, anak murid dia tanya kan, dia jawab setengah-setengah ya. Dia kata yang lain lagi jawapan hang tengoklah dalam kitab-kitab aku. Kitab Ihya, kitab tu kitab ni. Kita juga Imam Ghazali kata, aku tulis Ihya tu bukan aku cerita ke semua ilmu aku. Tengok di mukadimah Ihya, kalau kita baca kitab Ihya di mukadimah tu Imam Ghazali kata, aku hanya ceritakan 10% ya ilmu aku dalam Ihya ni. 90 lagi sir asrar aku duduk kat aku. Dia hanya habaq 10% ya. Kan? 10% ya. 90% lagi dia tahu keluar lagi sir-sir rahsia dia tu. Jadi maknanya apa? Di sini dituntut ke atas kita ini suruh suhbah, bersahabat, berkawan, duduk di bawah tarbiyah orang arif. Sebab dalam tarbiyah tu dia akan buat keluar sir-sir dia sikit-sikit. Kan? Gitu. Dan di sini juga dapat kita faham pula bahawa jenis sir ini bukan jenis kita kata baca kitab, mutalaah kitab, mengulang kaji kitab, tak boleh. Ni dia kena ambil daripada ahli dia. Lepas tu diceritakan kan, Imam Syafi'i bila dia tersangkut masalah yang halus, dia akan pergi berjumpa seorang ulama sufi yang bernama Syaiban Ar-Ra'i. Imam Syafi'i, dia tu imam dah. Wara'nya dengan kealimannya, dengan kepakaran dia, masih lagi pergi jumpa bertanya Syaiban Ar-Ra'i. Kan? Lalu bila Imam Syafi'i ni dia pergi kepada Syaiban Ar-Ra'i, orang bertikai, wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau pergi duduk berjumpa bertanya kepada Syaiban Ar-Ra'i? Dia bukan orang alim, dia bukan reti baca kitab. Syaiban Ar-Ra'i ni cerita bagi dia tak reti baca kitab. Baca kitab dia tak reti. Kita tu
Sama juga dengan Tok Guru Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Ali Khawas. Ali Khawas berkerti macam kita. Tapi Tuhan bagi dekat mereka rahsia-rahsia. Ini nanti kita akan bincang dalam nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nama Nabi kita An-Nabiyul Ummi. Pasal apa dinamakan Nabi kita tu An-Nabil Ummi? Al-Ummi itu maksudnya orang yang tak pandai menulis, tak pandai baca. Tapi macam mana Nabi kita boleh faham Al-Quran, menghuraikan segala hukum hakam, hakikat-hakikat. Sepatutnya dia ni tak erti baca, tak erti menulis. Nak dapat ilmu macam mana? Itu. Antara sebab kita nak dapat ilmu iaitu dengan kita apa? Banyak membaca. Sebab tu turun surah Iqra. Bacalah. Itu antara sebab kita nak dapat banyak maklumat, kena banyak baca. Bila banyak baca, kita kena ada banyak buku rujukan, bahan-bahannya. Kitab tu, kita ni baca banyak, semua baca habis. Baru kita ni maklumat kita luas dan banyak. Lepas tu kita tengok ulama-ulama ni luas pengetahuan mereka, sebab mereka banyak membaca, banyak mengkaji. Baca kita tu, kita ni, kita kaji kita tu, kaji kita ni, lagi banyak. Semakin kaji, semakin jumpa rahsia-rahsia. Semakin kaji, semakin jumpa rahsia. Ni Nabi kita baca tak boleh, tulis pun tak boleh. Tapi macam mana Nabi kita boleh dilantik jadi Nabi Rasul? Rojokkan semua umat. Tempat rojok, tempat tumpu. Ialah ni. Itu nak kata ilmu hak Tuhan. Maka dia nak bagi kepada siapa dia nak bagi, dia boleh bagi. Sama ada dengan sebab atau tak ada sebab. Tak ada sebab mengaji, tak ada sebab boleh baca, tak ada sebab boleh tulis. Tuhan boleh bagi. Tengok jangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan bagi dekat dia. Kalau Nabi kita tak pandai baca, Nabi kita tak pandai menulis. Itu makna al-ummi. Macam tu Syaiban Ar-Ra'i, sekaitu Ali Al-Khawas ni, dia tak boleh baca. Tapi Syekh Abdul Wahab Sya'rani pergi mengaji dan berguru kepada Sayyidi Ali Al-Khawas. Imam Abdul Wahab Sya'rani ni alim sah. Pergi mengaji kat orang tak kerti baca. Allahu Akbar. Jangan cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni hebat imam mujtahid. Pergi mengaji lagi, tanya masalah kepada Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i tak kerti baca. Sampai orang tegur Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau pergi mengaji kat Syaiban Ar-Ra'i? Dia kerti baca. Imam Syafi'i jawab apa? Hampa tak tahu, duk sengap sudah. Itu bahasa kita dah cakap. Hampa tak tahu. Aku tahu. Dia mempunyai rahsia-rahsia yang banyak. Sir asrar yang Allah Ta'ala beri buka kepada dia. Setiap kali aku lekat masalah, aku akan jumpa dia. Maka dia merungkai satu sehingga nampak terang bagiku. Masya Allah. Kan? Maka bila dengar cerita ini, anak murid Imam Syafi'i, iaitulah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid Imam Syafi'i, mai dekat Syaiban Ar-Ra'i. Mula dia jumpa Imam Syafi'i dulu. Wahai Imam Syafi'i, tuan guruku, saya nak pergi jumpa Syaiban Ar-Ra'i, saya nak tanya dia beberapa masalah. Imam Syafi'i nasihat, Jangan. Kalau hang tanya lagi hang kenal. Itu bahasa kita cakap kan. Kalau kau tanya Syaiban ni lagi hang terkenal lah. Tak, saya nak tanya juga. Imam Syafi'i kata jangan. 3 kali Imam Syafi'i kata.
Jangan. Lepas tu kita tak, saya nak tanya juga. Ni anak murid bantah tu guru. Dah bukan maksud bantah, tapi dia nak test, nak tengok kan. Maka Imam Syafi'i kata, aku nasihat dah, terpulanglah kan. Imam Ahmad pun pergi jumpa Syaiban, tanya dua masalah. Masalah pertama, wahai Syaiban, apa pendapat engkau mengenai satu orang semayang 5 rakaat? Hal rakaat yang kelima tu dia lupa, nak buat macam mana? Syaiban kata, hang tanya ni mengikut mazhab hang ke mazhab aku? Imam Ahmad kata ikut dua-dua, mazhab aku dengan mazhab hang. Kalau ikut mazhab hang, orang yang semayang 5 rakaat lebih ni dia lupa lah, dia kena turun sebelum dia baca tahiyat tu, dia sujud sahwi, lepas tu dia bagi salam. Sahlah semayang dia. Tak apa, betul lah dengan mazhab fiqh kan. Ada pun mengikut mazhab aku, mazhab dia mazhab sufi. Mazhab aku dia kata, orang yang lupa dalam semayang, orang itu kan tidak sah semayang dia. Mana mungkin dia kata orang yang semayang itu ialah orang yang sedang bermunajat dengan Tuhan. Tiba-tiba bila dia semayang, dia lupa kat Tuhan. Tak sah semayang. Terkejut Imam Ahmad. Baik. Kemudian soalan yang kedua, apa pendapat engkau? Seorang dia bela kambing 40 ekor. Kan? Wajib dah buat keluar zakat. Berapa ekor yang kena buat keluar zakat? Maka Syaiban kata, hang tanya aku ni mazhab kan? Mazhab kan mazhab aku. Imam Ahmad kata, dua-dua mazhab, dua-dua sekali, ikut mazhab engkau dan mazhab aku. Maka Syaiban Ar-Ra'i kata, kalau mengikut mazhab hang, 40 ekor kena buat keluar sekor kambing. Betul ya kan? Kita ngaji fiqh mazhab Syafi'i macam tu. 40 ekor sekor zakatnya. Kalau mengikut mazhab aku, mazhab sufi, 40 ekor tu kena buat keluar zakat 40 ekor semua kali. Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa? Pasal zakat tu maknanya penyucian. Jadi selagi ada, contohnya kita kata 40 ekor kena keluar sekor, artinya ada dalam diri kita 39 ekor ni. Maksudnya dalam diri kita masih lagi ada benda yang lain pada Allah. Bila ada lain pada Allah, macam mana? Sedangkan Tuhan kata jangan bagi ada dalam hati engkau ni selain pada Allah. Jadi kalau tak mau bagi ada, kena buat keluar 40 sekali. Habis. Maka Imam Ahmad tersungkuk dengan jawapan tu. Lepas tu Imam Syafi'i kata, aku kata dah, jangan. Nah, abang kata apa? Syaiban Ar-Ra'i ni dia bukan baca kitab pun, tapi macam mana dia boleh dapat ni? Dia tak pandai menulis. Rancangan kita ni mengaji kitab berdobit kan, berdobit, bercatit, catitan. Dia tak pandai berdobit, catit. Jadi macam mana dia dapat ni? Inilah dia panggil anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada awliya dia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan dia nak bagi kepada siapa dia nak bagi, dia bagi tanpa ada sebab. Sebab mengaji ke? Macam tu Nabi kita. Nabi kita bukan pernah mengaji dengan mana-mana tok guru pun. Nabi kita tak pernah baca kitab Taurat, Injil, Zabur pun. Tapi Masya Allah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ni kita cerita sangkut ke mana? Ke mana tadi? Sangkut ke mana?
Tu pergi kat mana tadi ni? Tarik balik kan? Lepas benang layang jauh lah ni. Sangkut ke mana tadi? Sangkut orang panggil apa? Itu juga masuk di dalam hukum tasrif juga lah. Boleh kata tasrif juga. Itu adalah rintahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Maka kita kena redha lah. Dia sebut itu kan. Itu bersangkut pun dengan usaha hamba tadi itu. Jadi hukum taklif dia sangkut pun dengan usaha kita, perbuatan kita ini, maksudnya perbuatan ikhtiari itu. Ikhtiar tu. Baik. Dan hukum tasrif itu suatu yang datang ia hukum tasrif datang daripada qada dan qadar daripada Allah Ta'ala atasnya, atas seorang, atas seorang. Di situ. Itu hak Tuhan tentukan kepada seorang itu. Yang Tuhan tetapkan atas seorang itu namanya hukum tasrif. Bagi hukum tasrif. Itu masuk rintahan. Tasrif ni masuk rintahan Tuhan. Dia daripada perkataan sarrafa. Sarrafa yusarrifu tasrif. Jadi Allah itu kita panggil musarrif. Lepas kita baca doa kan, ya musarrifal qulub apa? Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik kan? Ya musarrifal, wahai Tuhan yang memerintah segala hati, perintahkanlah, palingkanlah hati kami ini untuk mengingatimu, buat taat padamu. Itu ya musarrifal qulub. Doa lah. Ya muqallibal qulub kan. Wa ya musarrifal qulub, musarrifal qulub tu. Sarrif qulubana ala ta'atina, ala zikrina. Itu tasrif. Dalam perkataan sarrafa yusarrifu tasrif atau wazan fa'ala yufa'ilu taf'il kan. Itu wazan taf'il tasrif, perintahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka wajib atas hamba itu redha bagi hukum Allah Ta'ala. Bila kata hukum dasarnya melengkapi dua lah, hukum taklif dan juga hukum tasrif. Redha dan mengikut suruhannya, suruhan Allah dan Rasulnya, yakni mengikut suruhan Rasulnya. Itu wajib atas kita. Sebab apa? Kerana tiadalah diterima iman seorang hamba itu hingga mengikut bagi ahkam, bagi hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana bahwasanya yang mananya Rasulullah itu seperti mana mensifatkannya Rasulullah oleh Tuhannya. Mana wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surah Al-Jam. Artinya, dan tiada ia Rasulullah itu, dan dia tidak memperkatakan sesuatu menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Abang kata, apa-apa yang terbit, yang keluar daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kesemuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daripada pendapatnya sendiri, bukan daripada kemahuan hawa nafsunya sendiri kan.
Jadi ayat ini kita panggil apa? Ayat tanzih. Ayat Allah Ta'ala menyucikan dan membersihkan Nabi kita daripada ittiba'il hawa, daripada mengikut hawa nafsu pada perkataannya dan juga perbuatan dia dan juga ahkam dia, hukum-hukum dia. Sebab apa? Sebab perkataan Nabi adalah ahkam, hukum. Begitu juga perbuatan Nabi adalah ahkam, menjadi hukum-hukum. Faham tak? Jadi apa yang terbit daripada perkataan Nabi adalah ahkam. Apa yang terbit daripada perbuatan Nabi juga ahkam. Itu adalah hukum-hukum Rasulullah SAW. Berarti segala perkataan Nabi adalah wahyu. Segala perbuatan Nabi juga adalah wahyu. Dengar. Jadi kita kena ikut. Maka nak tahu perkataan Nabi, kena mengaji ahadis qauliyah. Dia panggil hadis-hadis yang asal perkataan. Untuk mengetahui perbuatan Nabi, kita kena mengaji pula ahadis fi'liyah. Dia panggil hadis-hadis mengenai perbuatan. Maka dalam konteks sekarang, ulama-ulama kita yang menjadi pewaris Nabi ni bertindak betul seperti perbuatan Nabi. Contoh kan, macam kita hari ni, kita tak dibenarkan pergi di tempat yang ada wabak penyakit. Maka Nabi kena menampak kau ini, dan juga dibuat oleh para sahabat. Seperti Sayyidina Umar kan, Umar dia nak pergi ke satu tempat, tiba-tiba dia dapat satu berita kata tempat tu ada penyakit taun. Maka dia patah balik, tak jadi pergi. Lalu orang kata kepada Sayyidina Umar, engkau ni lari daripada qada qadar Tuhan. Maka Sayyidina Umar kata, aku lari daripada qada qadar kepada qada qadar. Ni takdir Tuhan juga, aku lari ni pun. Faham tak? Maka bolehlah kita amalkan benda ni. Bila kita tahu tempat tu ada kluster. Kluster apa? Jangan duk pergi. Baik. Cuma satu ya kluster ni. Memang kluster ni memang kebaik betul ya. Pernah tak dengar kluster orang gila? Mana ada? Orang gila ni tak cucuk vaksin pun, tak kena COVID pun. Orang gila pun tak pakai mask pun, tak kena COVID pun. Orang gila pun tak pakai sanitizer apa, tak kena COVID pun. Ni jadi satu persoalan juga kan. Sedangkan mereka berkelewar kata tempat. Duk ke bekan jitra, bekan tu, bekan ni kan. Tak kena COVID pun. Tak ada pun timbul kluster orang gila kan. Yang ada kluster penjara, kluster sungai, kluster telaga, kluster apa lagi. Tak ada kan. Cuba kita fikir, ish ke mana? Seolah-olah dipermainkan. Orang gila mana ada dengar masuk kena COVID. Tak tak? Itulah. Ala kulli hal, kita ni redha lah. Habis. Itu sikit untuk kita nak memahami kau ini. Lalu katanya, maka hukum dan suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukum Allah. Ini tengok dalam ayat ini, iaitu kata yuhaqqimuka ay yaj'alunaka hakiman
menjadi mereka itu akan dihukum. Artinya apa yang dihukum oleh Rasulullah itu adalah hukum Allah. Apa yang ditegah oleh Rasulullah itu adalah tegahan Allah. Maka di sini kita nampak kelebihan, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Tuhan letakkan apa yang Muhammad kata tu macam aku kata dah. Seolah-olah gitu. Kalau Muhammad kata benar tu wajib, macam aku kata dah benar tu wajib. Gitu. Ini nanti kita bincang lain, kan? Sebab tu datang beberapa ayat dalam Quran Tuhan sebut, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat Rasul, dia taat Allah. Kan? Begitu juga ayat mubaya'ah. Nabi kita berbai'ah. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Tuhan letak kedudukan Nabi Muhammad. Orang-orang yang berbai'ah dengan engkau wahai Muhammad, seperti mana mereka berbai'ah dengan Allah. Tu letak kedudukan. Jadi dapatlah kita apa yang Nabi suruh itu sebenarnya itu yang disuruh oleh Allah. Jadi tak cukupkah kita ini yang kita duk baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Itu tengok balik kita yang kita bincang dulu. Ini pun sangkut paut dengan hakikat nak dapat kemanisan iman, kena redha dengan Allah sebagai Rasul, kena redha dengan Islam itu sebagai agama, kena redha dengan Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul. Gitu. Kena redha dengan Allah sebagai Tuhan. Rabban. Di situ. Rajak balik di sana. Jadi tentu dulu maka hukum dan suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ala kulli hal kita kembali kepada tajuk perbincangan kita, al-iktifa billah, kena kembali kepada Allah dan kepada Rasul. Cukup dengan Allah dan dengan Rasul, cukup dah, insya-Allah. Allah Ta'ala memelihara kita, mencukupkan kita, melindungi kita, kan, menjaga kita, insya-Allah. Cukuplah. Kembali balik ya. Ni tamu nak kembali dia bantah ketegan. Tu tamu nak hilang. Bas. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim.